Ya, okey, teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pagi. Pagi. Morning Sifu. Ya. Okey, hari ni saya nak share sikit ambil peluang juga untuk buat sharing sebab saya punya Sifu Yuzlida dia cakap keluar daripada kebiasaan kita kan untuk buat sharing kan. So saya nak share kesyukuran hari ni sebab alhamdulillah saya berjaya close satu novels. Semalam saya ada buat ni lah, kira keluar jumpa dia lah, pergi ke rumah. So nanti saya share tentang macam mana cara saya buat. So first thing first, saya nak daripada 18 skill set yang Sifu bagi tu, saya lebih fokus kepada satu benda lah untuk skill set yang nombor 3 Sifu, educate. So untuk menjadi seorang FBO yang berjaya, dan untuk mendapatkan orang kata kepercayaan untuk orang follow kita, the first thing first kita kena educate diri kita sendirilah. So dekat Forever ni alhamdulillah masalah untuk kita mantapkan ilmu tu tak ada masalah lah sebab orang kata dalam seminggu tu memang kita sentiasa ada kelas yang Sifu buat, sistem dia daripada leader saya sendiri buat kan. So orang kata itu salah satu daripada cara untuk kita mantapkan ilmu kita lah. So selain daripada tu, untuk mantapkan ilmu juga, saya tak tertumpu kepada yang itu sajalah. Maksudnya saya buat juga research sebab kebanyakan orang ni dia bukan tak nak tahu produk ni, tapi dia tak tahu kenapa mereka kena amalkan kan. Walaupun ramai cakap lidah buaya, sebab macam bila saya pergi buat survey daripada saya punya interview kan, yang pergi buat untuk ni, kebanyakan mereka hanya tahu lidah buaya tu kegunaan dia untuk kulit, tapi dia tak tahu rupanya dia ada orang kata benefit untuk kesihatan kan. So kita pun nak taram pun sebab kita bukan doktor kan, macam kita nak bagi tahu ni, dan that's why kita perlukan research daripada jurnal-jurnal yang berkaitan dengan aloe vera kan. So benda tu yang saya tengah buat sekarang. So memang saya mungkin dari segi recruitment memang saya sangat slow sekarang ni because of satu pengalaman saya, sebab kebanyakan saya punya lingkungan ni adalah mereka yang gagal MLM. So because of mereka gagal MLM, mereka takut untuk terjebak sebab diorang dah habis modal yang banyak kan Sifu kan untuk tu. So saya kena belajar cara macam mana saya nak educate people tu supaya mereka nampak jalan dekat Forever kan. So alhamdulillah sikit demi sikit saya dah nampak ada macam saya punya kawan-kawan yang lama tu mula tanyalah tentang Forever kan. Bila saya sebab saya memang saya punya komitmen saya memang 100% online because of saya ada anak 4 orang Sifu. Saya memang tak boleh nak keluar jumpa orang sangat sebab memang saya punya komitmen memang 100% kat rumah sebab husband saya askar. So sekarang ni pun dia tak ada keluar operasi 2-3 bulan. So memang saya selalu kena tinggalkan lah. Dan saya jauh daripada family. So tapi benda tu tak menghalang saya Sifu untuk saya buat Sifu. Sebab saya memang bersyukur sangat dekat saya punya leader Yusida Osman sebab dia faham tahu saya punya keadaan. Before this year Sifu, saya buat bisnes saya sangat tertekan sebab saya punya founder sangat dia tak faham tahu macam bila saya kata saya tak mampu nak buat post setiap hari, dia peli saya tak boleh nak bagi nak berjaya, kena keluar daripada, tapi kita sebenarnya ada orang kata tekanan kita sendiri kan yang kita kena ni kan Sifu. So daripada sini saya belajar skill set nombor 3 tu sangat penting sebab untuk kita dapatkan lebih ramai orang join kita kena tunjukkan yang kita ni adalah seorang yang sangat orang kata educate kan, untuk orang kata kita boleh bantu dia kan. So daripada sini juga saya belajar untuk susun saya punya posting di Facebook untuk asingkan pengenalan tentang produk dan juga tentang plan marketing Sifu. So yang kedua Sifu, saya terfikir tau sebab kelemahan saya adalah buat offline sebab saya memang susah nak approach orang guna offline. So saya fikirkan satu solution macam mana saya nak approach orang tu, sebab kalau kita nak approach orang tu secara direct, nak cerita tentang produk, kita
macam susah sikit kan orang nak terima kan. Mesti orang lari, dia tahu kita ada produk apa ni, dia akan rasa macam kita ni nak menjual produk kan. Tapi saya buat satu survey, saya sediakan satu survey Sifu. Yang mana survey tu saya gunakan untuk apa ni, orang kata buat saya punya database juga. So bila saya pergi jumpa orang tu, saya bagi tahu dengan dia, saya boleh tak saya nak minta nak minta masa dalam 5 minit untuk buat survey tentang cara kata penjagaan kesihatan dan juga ni lah. So daripada situ saya ada rekod dia punya nama, umur, lepas tu dia punya aktiviti macam ada contoh dia punya BMI. So kat situ detail tau Sifu. Jadi dekat situ dekat last kali tu nanti saya akan tanya, dekat saya punya survey tu saya tanya, ada tak anda mempunyai penyakit kronik kan, macam kencing manis ke. So dekat situ bila saya dah tahu macam mana saya nak attack dia. So bila saya dapat survey form tu, saya dapat detail tu, so kita dah tahu kan apa masalah customer kan. So that saya boleh orang kata educate customer terus direct dengan apa yang customer tu perlukan lah. So alhamdulillah macam yang semalam saya pergi buat sharing dia ada masalah kencing manis dan darah tinggi. So saya terus approach dia untuk dapatkan aloe vera gel dan buat demo semualah. So dia nampak, so dia walaupun saya saja juga dia suruh ambil VIP, tapi mungkin yalah orang baru nak try kan. So saya tak push sangat dia lah. So dia ambil 2 botol. Alhamdulillah Sifu. So itu cara untuk saya gunakan sebagai yang kata approach dengan cara lebih mudah lah supaya tak nampak macam kita menjual Sifu. Okay Sifu, thank you Sifu, itu saja. Okay. Okay, you nampak tak? Okay, bila you masuk Teppanyaki you dengar ramai orang sharing. So you akan nampak tau, dia macam-macam cara ada. Ada orang buat online, ada orang buat offline, macam-macam lah cara dia. Tapi you tengok semua pun dia boleh berjaya. Kenapa? Because rahsia untuk berjaya sebenarnya bukan cara dia, bukan. Rahsia untuk berjaya sebenarnya adalah intention. Okay, yang you make keinginan nak berjaya. So bila you ada keinginan yang kuat, you akan macam mana pun itu cara yang you guna, you akan dapat cari cara yang terbaik bagi you. Okay, yang yang betul dengan you punya kekuatan. So kita semua berdoa lah. So I Sifu mengharap you cepat boleh berjaya di Forever Living. Tak kira offline ke online ke, yang penting keinginan you nak berjaya. Okay, so kita thank you for your sharing. Yes. Satu Sifu, tolong saya nak minta semua doakan saya dapat achieve 25cc Sifu bulan ni Sifu. Amin. Dan saya dapat naik manager before 2020 Sifu. Yes, okay. Amin, okay. Amin. 300 orang berdoa. Amin. Okay. So next kita ada Shu Chomel. Shu Chomel mana? Ada tak? Shu Chomel. Tak ada? Okay, kalau tak ada kita terus kepada ada. Okay. Assalamualaikum. Morning semua. Morning. Okay, hari ni saya nak share tentang testimoni diri saya sendiri. Okay, saya sebenarnya dah lama sebenarnya saya kenal dengan Forever. Tapi saya mengamalkan Aloe Lip. Sebab saya ada masalah penggunaan lipstick yang mungkin ada bahan kimia lah. Okay, lepas tu saya kehabisan Aloe Lip. Lepas tu saya cari Google search dekat Melaka. Sebab saya sekarang berada di Melaka. Jadi saya cari Center Forever. Jadi dekat dengan rumah saya. Memang 5 minit saya sampai. Okay, tapi saya beli dengan harga retail. Sebab saya memang tak tahu pasal Forever ni. Saya tak tahu yang dia ada untuk penggunaan dalaman. Memang saya tak tahu apa-apa. Jadi saya berkenalan dengan saya punya upline. Dah lama sebenarnya, tapi saya masih belum, orang kata Allah belum jodohkan saya dengan upline saya tu betul-betul. Sebab dia pun saya tengok dia cuba sharing melalui status WhatsApp dia mengenai Forever. Dekat situ saya kata, Forever ni macam-macam ada. Macam saya terkejut. Kenapa saya tak sebelumnya Allah tak jodohkan saya dengan Forever awal-awal? Sebab saya sebelum ni memang ada masalah kesihatan. Saya dulu ada cyst. Saya ada sengugut. Sengugut setiap kali period pen saya berlaku. Okey, lepas tu saya dah cyst saya dah membesar 2 belah, kiri dan kanan. Jadi saya dah operate.
dah operate, lepas tu okey. Bila period saya datang, saya dah tak ada masalah sakit tu, dah tak ada. Tapi bila lepas saya kahwin, dalam 5 tahun saya berkahwin, tiba-tiba saya datang balik. Penyakit yang saya sebelum ni dapat, datang balik. Saya macam terkejut punya. Tapi dia punya sakit tu lain sangat daripada sengunggut yang saya dapat. Okey, lepas tu saya berkenalan dengan upline, saya cakap, "Kak, saya nak cuba benda ni. Saya nak ikhtiar sebab saya dah banyak kali ikhtiar Sifu. Macam-macam saya ikhtiar." Okey, lepas tu dia pun sharing dengan saya, "Okey, awak makan ni, awak makan ni, awak makan ni. InsyaAllah kita ikhtiar sama-sama." Kita doa, moga Allah bagi kesembuhan pada penyakit saya. Dan saya amalkan bulan 8 hari tu, bulan 8 tahun 2020. Saya makan, saya konsum, walaupun saya rasa lagi sakit daripada yang saya sakit sebelum ni. Tapi saya punya upline kata, sabar je. Teruskan aja minum. Jadi saya minum. 2 bulan juga Sifu saya dapat saya punya healing. Healing yang memang teruk lah saya rasa. Tapi saya doa pada Allah, saya cakap, "Ya Allah, kalau ini betul ikhtiar aku yang terakhir, kau sembuhkan." Saya ikhtiar. Dan sampai bulan 11 ni saya dapat perkhabaran daripada Allah. Allah bagi saya zuriat. Selama 5 tahun saya ikhtiar. Saya ikhtiar selama 5 tahun. Tapi zuriat saya yang kalau apa yang Allah bagi yang sekarang ni, zuriat saya yang kedua lah. Dan mohon semua doakan saya kuat. Zuriat yang saya kandung ni kuat. Sebab suami saya memang mengharap sangat saya untuk ada anak kedua. Semua family saya doakan saya. Sentiasa tanya bila nak tambah. Saya kata, kita ikhtiar, kita usaha. Semua tu Allah punya perancangan. Dan saya tak tahu yang dalam Forever ni memang ada bisnes. Saya cuma upline saya kata, benda ni kita cuma sharing. Kita beli, kita dah dapat testimoni, kita guna, kita cuba sharing dengan orang. Kalau manfaat yang kita dapat tu dah ada kebaikan pada diri. Jadi sekarang saya dapat sharing dengan kawan-kawan saya yang ada masalah yang sama macam saya. Dan Alhamdulillah bulan 10 hari tu saya dapat seorang ahli. Lepas tu bulan 11 ni saya dapat 2 lagi orang ahli. Alhamdulillah. Allah tak putuskan rezeki saya. Alhamdulillah saya dah akan terus berdoa dan terus semangat untuk berjaya dalam hidup saya. Dan terima kasih pada Allah. Alhamdulillah, syukur Allah jodohkan saya dengan upline saya, assistant manager Azizul Musa, manager Mimi Hasmi, Eagle manager Zurina Sijif di bawah tim Borneo, CBM Nong, walaupun saya baru kenal beliau, tapi saya syukur sangat-sangat banyak sangat inspirasi yang saya dapat daripada beliau. CBM Ina yang saya tengok daripada dulu dia hidup susah, sekarang dia dah berjaya dengan usaha dia sendiri, semangat dia saya dapat betul-betul daripada dia. GLT Zuraida Muhammad yang sentiasa beri sharing pada semua, termasuk saya, untuk bina keyakinan diri terhadap orang lain. Apa saja yang orang cakap, kita tempuh aja. Dan saya, insyaAllah saya akan terus bersemangat. Dan juga CBN Yuslida yang sentiasa kongsi ilmu-ilmu macam mana nak berjaya dalam hidup. Okey, itu saja Sifu. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, wah Sifu pun rasa terharu tengok dengar you punya story. So memang Forever punya produk banyak membantu lah. Banyak membantu macam kawan nanti. Macam kawan yang nak dapat juriat So memang tadi ada orang tanya apa produk yang makan, okay? So okay.
untuk semua faham sebenarnya kita mau sihat Kalau kita punya body keseluruhan badan kita sihat, memang you senang. You senang, you mau apa? Ya keseluruhan you akan jadi sihat Itu yang Sifu boleh cakap. That's why you kena pandai, kena pandai guna yang healthy triangle itu. Okay? So kalau khasnya untuk macam subuh, untuk kesuburan, memang B produk itu sangat bagus. Okay, Loyal Jelly dengan B pollen itu yang best Okay, so kita thank you your sharing. So next kita ada Nong. Nong ada Nong. Okay, Upline sekarang Upline sharing. Okay. Okay, dengar Sifu? Boleh. Okay, selamat pagi Sifu. Pagi. Okay, Assalamualaikum semua. Terima kasih Sifu kerana bagi saya peluang. Kali kedua Teppanyaki saya masih lagi diberi peluang dan saya syukur sangat-sangat sebab masih lagi bernyawa, masih lagi hidup hari ini, masih lagi memberikan yang terbaik kepada rakan-rakan, tak kira sideline ke, downline ke, upline ke, kita sama je Tiada pangkat yang membezakan kita dalam forever. So saya nak ucapkan tahniah juga kepada Shu tadi. Okay. Actually Shu sebelum orang lain menangis, saya menangis dululah dengan sharing daripada Shu tu sebab dia dah penantian. Kita fahamlah penantian selama 5 tahun dan kita faham tanggapan masyarakat terhadap bila nak tambah tu kan. Tapi insya-Allah bila kita betul-betul usaha, kita pasti akan berjaya, pasti akan berhasil. Okay. Terus je Sifu. Okay. Tahniah sekali lagi. Alright. Yang kedua pula saya nak syukur baru-baru ni saya buat saya dah bapak saya dah buat operation mata. Sebenarnya bapak saya pernah cakap, dia kata, "Nong, bapak nak operation mata tapi bapak tak ada duit." Saya cakap, "Kenapa macam tu? Kenapa tak bagi tahu?" Dia kata, "Kita fahamlah Sifu ya, orang tua kita dia takkan nak susahkan anak kan. Jadi saya beritahu bapak nak operation dekat mana, mata mana?" Dia kata, "Sebenarnya dua-dua mata bapak tak nampak." Betul, saya tanyalah, "Bapak kenapa betul kuat nak operation?" Dia kata dia susah nak baca Quran Sifu. Dia susah nak baca Quran. Lepas tu saya dengar daripada kawan dia hari tu bapak Nong hampir-hampir nak langgar kereta orang, dia kata sebab tak nampak, okey, rabun. Jadi saya bawalah bapak saya pergi ke Miri, minta dapatkan nasihat pakar dan pakar tu kata boleh buat sebelah dalam 6,000. Lepas tu saya cakap sebelah lagi macam mana? Dia kata sebelah pun ada masalah juga. So you terus proceed. Saya kata you terus proceed. Dua-dua. Lepas tu dia kata, "Are you sure?" Doktor tu tanya, "Are you sure?" Saya cakap, "Yes, saya betul-betul nak bapak saya sihat." Saya kata dekat doktor kan. Jadi doktor tu pun proceedkan dan alhamdulillah masa tu ada promotion Sifu. Ada 10,000 saja. Dia kata 10,000 untuk 2 mata. So sekarang bapak saya dah okey. So semalam bapak saya call Sifu. Dia kata, "Nong, bapak punya mata silau lah." Dia kata, "Bapak punya mata nampak tak? Dah okey tak? Dah boleh baca Quran?" Dia kata, "Dah boleh. Tapi silau sikit lah Nong." Dia kata. Saya cakap, "Bapak nak apa sekarang? Bapak nak saya buat apa?" Lepas tu dia kata, "Nong, bapak nak buat kacamata boleh tak?" "Boleh Pak." Berapa harga?" "Berapa harga Pak?" Dia kata, "Bapak minta 350 je. Nanti lebih bapak tambah." Saya terus bank in 500 Sifu. Saya terus bank in. Saya tak banyak cakap sebab apa? Ini apa orang kata? Ini kita punya tanggungjawab. Tanggungjawab kita sebagai anak. Sebab tu kita kena berjaya, kita kena ada duit. Ya? Okey. Itu memang kesyukuran saya yang kedua. Alright. Kemudian semalam juga stok memang tak ada sebenarnya Sifu. Saya dalam saya Teppanyaki ni saya cek Miri punya stok aloe vera pun dah tak ada. Tinggal aloe hand je lagi. So ramailah mereka yang tanya ada stok tak. So saya dah tak fikir Sifu. Saya cakap saya kena tolong ramai orang. So apa stok saya, aloe vera saya semua saya bagi dekat saya punya downline Sifu. Saya cakap ambil lah. Sekarang saya sendiri tak ada stok Sifu.
Sebab saya dah bagi. Saya dah bagi 60 botol dekat saya punya downline. Saya cakap asalkan you semua sihat. Okay, so itulah maksudnya kepentingan kita sebagai upline, kita kena ada stok. Okay, sebab kita punya bisnes ni bisnes yang sangat-sangat relevan. Orang cari sekarang ni. Okay, so satu lagi Sifu, saya nak minta semua rakan-rakan doakan saya ada satu bakal CBM akan lahir daripada tim Borneo. Sifu, okay, saya nak minta semua kawan-kawan dalam Tepayaki ni tolong doakan CBM Dayangku Maswita. Okay, bukan nak minta nak jadi CBM lagi, memang jadi CBM Dayangku Maswita daripada negara Brunei Darussalam. Ada 170 cc lagi Sifu. Sikit lagi. Alright. Okay. Dan saya juga doakan semoga semua orang berjaya. Okay, jangan putus asa, teruskan usaha, teruskan berdoa kerana semua perkara boleh berubah pada bila-bila masa dengan izin Allah. Okay, tiada usaha yang pasti berhasil, tapi orang yang mahu berusaha pasti berhasil. Okay, so itu saja daripada saya. Sayang anda semua lillahi ta'ala. Amin. Yes. So Sifu pun sudah tunggu lama CBM first dari Brunei tim kita, okay. So kita semua berdoa 357 orang di sini. Okay, sama-sama